Remaja, Gerbang Pemikiran Intelek. Forum Remaja, Gelanggang Diskusi Orang Muda. Forum Remaja, Medan Diskusi Bermaklumat. Forum Remaja, membuka kotak pemikiran. Forum Remaja, Diskusi Kritis Menjana Ilya. Silakan saudara. Sudah bersedia? Sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan Forum Remaja peringkat Negeri Sembilan bagi tahun 2022. Bersama-sama saya, Nur Sabrina binti Nur Syahidi yang akan mengemudikan diskusi kita pada kali ini. Hadirin yang dihormati, dalam soal pengurusan kewangan, pesan orang tua-tua, ukur baju, biar padan dengan badan sendiri. Dan jangan besar pasak daripada tiang. Kata-kata ini ada benarnya. Hal ini supaya kita dapat hidup dengan tenang dan tidak terjerat dengan hutang keliling pinggang. Sebelum saya perkenalkan ketiga-tiga orang ahli panel, izinkan saya untuk memberi sedikit gambaran tentang mauduk forum kita pada kali ini yang berbunyi Muflis, usah biar riak menjadi gelombang. Menurut akhbar berita harian dalam talian bertarikh 28 September 2021, seramai 10,317 individu diisytiharkan muflis sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac 2020 hingga Julai 2021. Ironinya, isu ini sebenarnya tidak berlaku disebabkan oleh pandemik COVID-19 sahaja, tetapi telah wujud sejak sekian lama dan telah menjadi antara permasalahan negara yang sukar diatasi. Jabatan Insolvensi pada Mei 2021 melaporkan jumlah kes muflis melibatkan golongan belia telah meningkat sebanyak 5 kali ganda daripada 324 kes muflis pada Disember 2020. Tenang air nampaknya sudah mula beriak. Jumlah individu muflis sudah mula menjadi banyak. Jadi, sebelum isu muflis ini menjadi satu gelombang besar yang mampu meranapkan masa depan negara, hal ini perlu diambil cakna oleh semua strata masyarakat. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum kita perhalusi isu ini, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga orang ahli panel yang nampaknya sudah bersedia. Di sebelah kanan saya, Saudari Anis Alia binti Basri yang merupakan ahli panel pertama. Selamat datang saudari, apa kabar? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua, Saudari Kon Shi Hui Liut. Selamat datang saudari, apa kabar agaknya? Khabar baik saudari. Duduk nun jauh di sana, kacak dan bergaya orangnya. Saudara Muhammad Haikal Razif bin Khairi. Apa kabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan sihat. Usai sudah sesi perkenalan ringkas kita, kembali kita kepada topik perbincangan pada hari ini, muflis, usah biar riak menjadi gelombang. Hadirin yang dihormati, mengaji biar daripada alif, membilang biar daripada esa. Sebelum kita berdiskusi dengan lebih jauh, elok kiranya kita mendapat kefahaman yang lebih jelas tentang apa yang dimasukkan dengan muflis dan apakah yang menyebabkan seseorang itu diisytiharkan muflis. Bagi menjawab persoalan ini, saya persilakan ahli panel pertama, Saudari Anis Alia, untuk memulakan gelanggang perbincangan. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Jabatan Insolvensi Malaysia telah mendefinisikan muflis atau keberangkapan sebagai satu proses di mana seorang penghutang disyarikat sebagai muflis melalui perintah mahkamah. Terdapat dua cara petisi muflis yang boleh dikemukakan kepada mahkamah, iaitu petisi yang dilakukan oleh pemihutang, iaitu orang yang memberi hutang, atau petisi yang dibuat oleh seseorang secara sukarela agar dirinya disyarikat sebagai muflis supaya dapat melindungi dirinya daripada tuntutan hutang yang tidak mampu dijelaskan. Walaupun cara yang kedua itu nampak lebih selamat, namun muflis bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Kita perlu tahu bahawa muflis ini merupakan jalan yang terakhir kepada penyelesaian masalah kewangan.
dimuliakan, kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Kemelut yang sedang kita hadapi ini pasti ada penyebabnya. Seterusnya, saya beralih kepada ahli panel kedua, Saudari Kon Chi Wei, untuk memberikan pandangan tentang faktor yang menyebabkan seseorang itu terjerat dalam perangkap muflis. Silakan saudari. Salam sejahtera. Terima kasih saudari penerusi. Hadirin yang dikasihi, Rohani Muhammad Syahir, iaitu Perunding Utama Hijrah Wealth Management Sendirian Berhad, menyatakan bahawa terdapat 5 faktor yang menjadi punca utama menyebabkan muflis. Menurutnya, 5 faktor itu juga disebut sebagai pinjaman 5 serangkai, iaitu pinjaman peribadi, pendidikan, kereta, rumah serta kad kredit. Asbab kepada senario ini tidak lain tidak bukan disebabkan ketidakcekapan individu menguruskan kewangan masing-masing. Sikap gali lubang tutup lubang diamalkan oleh penghutang untuk melangsaikan hutang. Pinjaman peribadi dibuat dengan pihak bank untuk membayar hutang kad kredit dan kereta. Sudahnya, mereka akan berhutang sepanjang hayat. Hadirin dan rakan-rakan panel, sikap boros berbelanja demi mengikut gaya terkini menambah buruk lagi keadaan. Kereta mewah, telefon bimbit berjenama kah, malah menjamu selera di kafeteria mewah telah menjadi satu cara kehidupan masyarakat kini. Segelas kopi dari rumah kopi franchise tersohor di Malaysia yang berharga RM19 Malaysia sering menjadi pilihan orang muda berbanding kopi dari warung Pak Lang di depan sekolah kita. Demi mengejar gaya hidup mewah, sedangkan kocek sering bocor pada tengah bulan. Maka tidak hairanlah melalui kaji selidik yang dilakukan Bank Negara Malaysia (BNM) didapati 75% daripada penduduk negara ini tidak mempunyai wang simpanan sekurang-kurangnya RM1,000 Malaysia. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Kon Chi Wei. Saya setuju benar dengan pandangan saudari. Pegangan hidup dan papa asal bergaya ini sudah menjadi prinsip anak muda zaman sekarang. Agak-agaknya jika rumah kopi franchise tersebut ini dibuka di Kuala Kelawang, berfikir 2 kali agaknya ahli panel kedua untuk ke sana. Betul itu. Hadirin yang dihormati, jika perkara ini tidak cuba diselesaikan sekarang, pasti akan menantikan kesan yang lebih buruk lagi. Jangan kita tunggu kudis sudah menjadi toprak, baru kita semua mahu bertindak. Saya beralih kepada ahli panel ketiga, Saudara Haikal Razif, untuk mengupas tentang apakah impak muflis kepada seseorang supaya semua daripada kita mula membuka mata untuk ambil pusing tentang isu ini. Silakan saudara. Terima kasih saudari penerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ukhuwah. Untuk mewujudkan sifar muflis agak sukar, namun angka ini perlu dikurangkan saban tahun. Hal ini demikian kerana banyak kesan yang akan timbul jika perkara ini tidak ditangani dengan bijak. Antara kesan muflis kepada seseorang sudah pasti menjejaskan kesejahteraan seseorang itu, malah ahli keluarga terdekat. Dari segi peruntukan undang-undang, individu yang diisytiharkan muflis akan dikenakan banyak sekatan. Pertama, individu muflis tidak dibenarkan untuk keluar negara tanpa kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Insolvensi atau sebelum mendapatkan perintah mahkamah. Kedua, akaun bank yang sedia ada akan dinyahaktifkan dan individu muflis dilarang daripada melakukan sebarang pengeluaran wang daripada akaun bank yang sedia ada. Ketiga, kesemua aset milik individu muflis tersebut akan dirampas. Sebagai contoh, rumah dan kereta milik individu muflis tersebut akan diambil dan diuruskan oleh Ketua Pengarah Insolvensi dan digunakan untuk membayar hutang. Keempat, individu muflis tidak dibenarkan untuk bekerja dalam profesi tertentu yang mempunyai sekatan yang dikenakan oleh persatuan profesional atau pihak berkuasa seperti peguam, juruukur, akuntan dan doktor. Selain itu, individu muflis juga tidak boleh dilantik sebagai pengarah syarikat, malah tidak boleh melakukan sebarang perniagaan. Ringkasnya, individu muflis tidak lagi dapat hidup bebas
walaupun negara sudah lama bebas merdeka. Cuba bayangkan negara ke mana jika kita semua berada dalam situasi ini. Lemas, bukan? Laporan Akhbar Kosmo, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa di seluruh negara pada tahun 2020, sebanyak 266 kes bunuh diri dicatatkan, dengan 25% daripadanya disebabkan beban hutang yang tinggi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa hutang akan menjadikan seseorang itu sangat tertekan, dan ada individu yang akan mengambil jalan singkat untuk keluar daripada masalah dengan cara mengambil nyawa sendiri. Saya tegaskan di sini, kita perlu berhati-hati dengan hutang. Ingat ranting yang akan melenting, ingat dahan yang akan mencucuk, ingat duri yang akan mengait. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara deklarasi. Terkesan sungguh saya dengan kepuasan saudara. Sesak fikiran saya memikirkannya. Hadirin yang dimuliakan, kita masih lagi berada dalam gelanggang pertandingan Forum Remaja peringkat Negeri Sembilan bagi tahun 2022 dengan mauduknya Muflis, Usah Biar Riak Menjadi Gelombang. Selamat datang kepada para hadirin yang baru sahaja berkesempatan mengikuti buat bicara kita pada kali ini. Dalam kita menyelesaikan sesuatu kemelut, tindakan perlu bijak. Ibarat tali, jangan putus, kaitan jangan sekat. Menarik rambut di dalam tepung, rambut tak putus, tepung jangan berselera. Saya kembali kepada ahli panel pertama. Soalan saya, apakah prakarsa yang boleh diambil untuk menangani isu ini? Terima kasih saudari pengerusi. Agensi Kaunseling dan Perusahaan Kredit AKPK telah mendapati tahap pendidikan kewangan dalam kalangan masyarakat adalah sangat rendah. Hanya 28% daripada mereka yakin untuk mengendalikan pengurusan kewangan, manakala 58% daripada mereka mengakui memiliki ilmu pendidikan pengurusan kewangan yang sederhana. Jadi, sudah sampai masanya pendidikan pengurusan kewangan kita semaikan pada peringkat usia yang masih muda. Pada pendapat saya, ibu bapalah orang yang sepatutnya diberikan mandat untuk menggalas tanggungjawab ini. Budaya berjimat-jimat dan menabur perlu sering diulang-ulang dalam kalangan anak-anak. Ibarat enak lauk dikunyah-kunyah, enak kata diulang-ulang. Jangan dimewahkan anak-anak dengan kemewahan dan sibuk memenuhi kehendak mereka semata-mata. Tamsilannya, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak untuk menyimpan 20% daripada wang perbelanjaan harian mereka sebagai simpanan. Simpanan ini tadi boleh digunakan ketika waktu kecemasan. Kedua, ibu bapa perlu menjadi suri teladan untuk mengamalkan kehidupan yang tidak bermewah-mewah. Antara teknik bijak berbelanja yang pernah saya baca, kita perlu pilih dan buat perbandingan harga sebelum membeli suatu barang. Jangan tidak percaya, pada masa sekarang, barang berjenama tidak semestinya berkualiti dan barang tidak popular pula berkualiti rendah. Ibu bapa perlu menunjukkan tabiat berbelanja yang bijak agar menjadi ikutan anak-anak. Apa yang dikatakan oleh ahli panel kedua tadi, saya setuju benar tentang kopi segera. Kopi yang dibaca oleh ibu di rumah lebih nikmat berbanding kopi mahal dari kafeteria milik franchisor luar negara. Dan yang lebih penting, kopinya percuma. Saya kembalikan semula kepada saudari pengerusi. Maafkan saya, saudari pengerusi, jika tidak keberatan, izinkan saya membuat sedikit penambahan idea. Ya, silakan saudari. Apa salahnya? Terima kasih, saudari pengerusi. Apabila asasnya telah terbina di rumah, tanggungjawab ini perlu pula disambut oleh guru-guru di sekolah. Melalui kelab kewangan sekolah misalnya. Antara objektif kelab ini adalah untuk mendidik pelajar mengamalkan tabiat suka menabung dengan cara yang lebih sistematik, berbelanja dengan bijak dan tidak boros. Pengenalan buku wang saku dalam kalangan ahli sebenarnya sangat membantu pelajar untuk menguruskan wang saku yang diperoleh daripada ibu bapa. Perbelanjaan yang dibuat akan dicatat supaya pelajar tahu ke mana wang mereka dibelanjakan dan perlu memastikan ada simpanan dibuat pada setiap bulan. Saya sangat yakin dan percaya amalan ini akan berterusan dipraktikkan dalam kehidupan mereka hingga dewasa. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada ahli panel kedua.
ahli panel ketiga nampaknya sejak tadi tersenyum simpul ke arah saya. Ada hajat pastinya. Silakan saudara, pasti ada idea penasihat ingin dikongsi. Silakan. Bijak manakah saudari pengerusi? Ya, tentu. Kilat beliung sudah di kaki, kilat pisau sudah ke tangan. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin yang dirahmati Allah. Pada pandangan saya, pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan yang besar. Kempen-kempen kesedaran melalui media massa yang dekat dengan masyarakat perlu digunakan. Media sosial seperti Instagram dan Twitter perlu digunakan semaksimum yang mungkin. Dan yang lebih penting, kempen-kempen kesedaran tentang isu muflis ini perlu berimpact tinggi dan berterusan. Sasarkan kepada golongan belia kerana mereka inilah golongan yang paling banyak diisytiharkan muflis. Menurut Jabatan Insolvensi pada tahun 2021, golongan berusia antara 35 hingga 44 tahun dicatatkan sebagai golongan teramai diisytiharkan muflis. Sedangkan golongan belia inilah tempat kita bergantung harap untuk mengemudi negara. Selain itu, peranan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK perlu diperkasakan dan ditambah lagi cawangannya. Kerana pada masa sekarang hanya 12 cawangan sahaja di seluruh negara. Sedangkan ada ramai individu yang sangat memerlukan bantuan. Jika banyak individu yang dapat dibantu untuk menyelesaikan hutang mereka, pasti angka individu muflis di Malaysia dapat dikurangkan. Sekian sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara Haikal Razi. Setuju benar saya dengan pandangan beliau. Saya kira ahli panel yang lain pun seia dan senada dengan saya. Hadirin yang dimuliakan, demikianlah tadi diskusi ilmu daripada semua ahli panel kita tentang muflis usah biar-biar menjadi gelombang. Jelasnya, ayo sama-sama kita memainkan peranan sebagai rakyat Malaysia dalam menyelesaikan kemelut ini. Ibarat usang-usang diperbaharui, lapuk-lapuk dikajani, koyak-koyak ditampal, bocor disumbat, kalau pendek disambung, kalau panjang dikerat. Melompat sama palang, menyeruduk sama bongkok, jalan sedondon, selenggang seayun. InsyaAllah dengan izinnya, segala usaha ini kita akan dapat membentuk masyarakat yang merdeka daripada kemelut kewangan. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi menemani saya pada hari ini. Saya mewakili semua ahli panel ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada para hadirin yang menonton pertandingan Forum Remaja ini. Hadirin yang dimuliakan, lantaran keterbatasan waktu, saya mohon untuk mengakhiri diskusi ini. Andai ada salah dalam tutur bicara atau terlebih kecindannya, salam kemaafan jua yang saya pinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam permisi.